Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam Buletin UKAS edisi malam 4 September 2020. Berita utama, barisan kepimpinan masjid dan surau di negeri ini perlu memperkasarkan nilai integriti dalam tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, seseorang yang berintegriti melambangkan beliau insan jujur dan amanah dalam pekerjaannya. Apabila bercakap mengenai dengan integriti, ia adalah satu nilai, values yang dikendaki oleh semua agama. Ia adalah satu perkara yang universal, di mana seseorang haruslah mempunyai karakter yang begitu tinggi dari sudut menjalankan amanah yang telah diberikan kepada seseorang itu. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian integriti kepimpinan masjid dan surau negeri Sarawak di Dewan Suara Bintulu hari ini. Dalam pada itu, beliau menegaskan umat Islam di Sarawak perlu harus kekal mendukung pendekatan sederhana dan menolak budaya ekstrim. Tapi kita hidup sederhana, kerana dari perspektif Islam, kita mesti sederhana. Moderation. That is what is required in Islam. You have to be moderate. No extreme. Kita menjalan pandangan kita pun jangan ekstrim. Kita boleh nganak orang lain. Sebab ya Rasulullah apabila mentadbir kerajaan Islam yang pertama di Madinah, ada piagamnya, piagam Madinah di antara orang Ansar dan Mujahirin, di antara Islam bukan Islam. Kalau kita ekstrim, berkelailah kita. Apa berkelahi, si tenteramlah kita. Maka si amanlah negeri ya. Sementara itu, Ketua Menteri memberitahu lembaga pentadbiran masjid dan surau perlu memantapkan sistem pengurusan dalam menyampaikan perkhidmatan mereka kepada masyarakat. Jadi kita berkumpul tengah gitu adalah untuk cari ilmu, memantapkan lagi pendirian kita masing-masing. Jadi jawatankuasa masjid kita mantapkan. Kerana ini menguruskan masjid. Masjid rumah Allah. Dan seterusnya, kerana ini kita mencari pendapatan untuk masjid secara halal. Dan kita berikan suasana yang baik untuk orang beribadah. Hadir sama dalam majlis itu ialah Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli dan Menteri Muda Hal Ehwal Islam, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Laporan seterusnya, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien, meluangkan masa menghadiri program penyerahan cek bantuan kepada bangsa kebakaran di RPR Batu Kawah hari ini. Bercakap ketika ditemui UKAS selepas itu, beliau berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban mangsa-mangsa kebakaran yang terlibat. For coming down to RPR Batu Kawah here to help those victims with the fires. And Sarawak government has all the various programs like kebajikan, the YB Membaik Pulat Rumah, and also the NGO, and then some of the houses are built by HDC, the fire insurance and all those things. So I mean we are very sad by it, but at least we try our best to help. We hope that with all these little helps that they can rebuild the houses as soon as possible. The RPR is very important. Kawasan because you can look around the roads here and the drains here are just finished, and that's how we can improve the RPR in those areas. And that's why you can see ini harga tanah-tanah di sini 5 tahun dulu dan 5 tahun sekarang sudah naik. Orang kena kerajaan GPS kasih banyak faedah. Dalam pada itu, beliau memberitahu kawasan RPR Batu Kawah akan dibangunkan semula daripada perumahan yang lama ke perumahan yang baru.
Sementara itu, seorang mangsa kebakaran, Muhammad Yusof Abdul Rasid, merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak kerana telah membantu keluarganya untuk membina semula rumah mereka. Terima kasih banyak-banyak dengan Sedaya Kebajikan Negeri Sarawak kerana memberi bantuan sedikit sebanyak untuk membantu kami sekeluarga. Terima kasih. Berikut pula, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, bahagian Bintulu telah mencatat tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP yang tinggi dan memuaskan. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli berkata, perkara ini telah dimaklumkan semasa mesyuarat Kabinet Sarawak. Jadi kepada mereka yang telah menjalankan tugas dengan baik, saya ucapkan terima kasih oleh kerana di Bintulu menurut laporan yang dibentangkan Kabinet, Bintulu adalah salah satu kawasan yang rekod masa MCO rekodnya amat memuaskan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perasmian bengkel Kepolisan Komuniti Daerah Bintulu tahun 2020 di Bintulu pada Khamis. Seramai 150 peserta yang terdiri daripada KMKK dan Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Bintulu telah mengambil bahagian dalam bengkel itu. Manakala di Lingga, Adun Lingga, Simoy Peri turun padang bagi meninjau projek mengalih tiang elektrik di Rumah Panjang Abel Stumbin petang Khamis. Jelasnya projek berkenaan merupakan projek yang disalurkan menerusi peruntukan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP dari Kerajaan Negeri menerusi Pusat Khidmat Wakil Rakyat. Sementara itu, seorang penduduk yang ditemui merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri menerusi wakil rakyat mereka Adun Lingga. Saya mewakili Rumah Panjang Rumah Abel mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Ajah Simoy kerana membantu memberi peruntukan 14,000 untuk memindahkan tiang yang selama ini 2 buah tiang elektrik yang selama ini agak berbahaya untuk keluarga di sini. Dan selepas itu sekarang seperti yang di belakang ini sudah siap dibelah. Kami mengucapkan sekali lagi berbanyak terima kasih pada YB dan GPS. Terima kasih. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.